Geografi kot senang gila. Macam senang macam apa? Bukan, macam PT3 korang dah ambil geografi. Lepas tu geografi. masuk SPM lebih kurang sama je. Tips orang kata dia punya format semua lebih kurang sama je. Celah gigi je kalau sebenarnya geografi ni. Okay, so apa yang susah sangat? Sabar. Tiga. Hai. So muka ini lagi. Bila nampak tip SPM je. Kalau tak ada tutor tu muka ni. Tapi gitu. jangan underestimate kita orang. Betul. Sebab jangan underestimate. sebenarnya macam yang semua orang tahu, sekarang ni kita nak bagi tips untuk geografi. Yes. Ramai yang request, tolonglah kita orang perlukan Tips untuk geografi. Nasib baik saya dengan Miss Amalia ni memang berpengalaman dalam memberi tips untuk subjek geografi. Kita orang akan beritahu kat korang macam mana untuk korang prepare last minute untuk tips geografi. So mula-mula macam biasa, I rasa semua orang minta tips ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia macam kita sehari sebelum exam, jomlah discuss kejap. Discuss kejap kan? 5 minit. Macam tu. Discuss 5 minit, lepas tu sembang. 5 minit sembang. Tapi tak adalah. Itu dia punya konsep dia. Memandangkan kita COVID, diorang tak boleh nak satu malam tu terus macam stay up. Bukan, ni aku tahu ni confirm tak study. Tak adalah, itu snuzon lah. Okay. Snuzon. Tapi I faham lah, ada setengah student dia akan dapat grab banyak mungkin bila dia berbincang. Faham. So sebab tu ada yang request untuk kita buat juga tips geografi ni. Dan sangat nasib baik sebab I pun pernah mengajar geografi. So mungkin I boleh tolong sedikit. Dan to be honest, kalau I compare format KBSM geografi dengan format PT3 KSSM, lebih kurang sama. Lebih kurang. Cakap lebih kurang sama. Marah ni. Tak adalah. So macam apa nak cakap, serba sedikit kita boleh bincang bersama-sama. Betul. Dan gunakan live chat untuk interact dengan kita orang, untuk korang bagi lebih lagi input. Dia macam semua orang sharing session sekarang ni. Tutor bagi sharing session sikit. Game macam tu kan. Siapa nyanyi? Tak tahu. Britney Spears. Okay. So saya pun betul lah, kita orang nak share lah macam pengalaman saya, sebagai saya pun dulu pernah ambil geografi dan juga telah orang kata dapat, saya pun dah orang kata dah aware dengan cara kat mana nak jawab, kat mana kita nak score. Betul. Kalau dapat A macam mana, nak dapat dulu macam mana. Kalau tak nak dapat apa-apa boleh saja tak hadir dan sebagainya. Betul. Dia ada dua cara kalau tak nak apa-apa saja. Tak nak dapat apa-apa. Pertama, tak datang. Satu lagi, tengok je. Tengok je tidur. So tak dapat jugalah. Betul. So senang, ada dua cara je. Okay, so macam biasalah, first kali kita bincang pasal format lah. Format ni macam biasalah, semua orang macam kenapa kita kena cerita pasal format? Sebab selalunya format ni diorang dah tahu sejak awal tau. Tapi bila dah throw up pembelajaran, diorang makin lupa. Lepas tu bila sampai exam je baru diorang nak cari pasal format. Dan saya confirm bila dah pandemik macam ni kan, so format ni pun diorang macam betul tak ni? Format sejarah ke format geo ni sama So dia jadi tak tahu ada berapa kertas. Ada yang fikir alamak geografi mesti ada 6 kertas. Ada 10 bahagian E, bahagian F, macam-macam. Okay, so kita nak orang kata menerangkan, memperhalusi lagi, memperhalusi semula. Okay, tentang paper geografi. Okay, saya rasa semua orang dah tahu. Kita bagi tahu balik, geografi ada 2 kertas. Yes. Okay, macam biasa ada 2 kertas. Lazimnya kebiasaan mana-mana paper mesti ada 2 kertas. Dia ada tambah mungkin ada kertas 3. Tapi lazimnya memang 2 kertas. Kertas 1 adalah bahagian objektif. Soalan diberi 40 soalan objektif bulat-bulat. Soalan objektif ni adalah jawapan dah ada. Dah macam azan dah. Jawapan dah ada. So pilih sahaja dan kamu akan diperuntukkan 40 markah. Dan soalan objektif ni ada macam-macam jenis lah. Ada pilihan jawapan A, B, C, D. Ada dia bagi 1, 2, 3. Jawapan dia A, 1 dan 2, 2 dan 3 dan sebagainya. Okay, dan ada macam-macam lagi lah.
40 markah dan soalan jawapan dia kena tepat. Orang kata tepat, padat dan mutakhir. Macam tu macam sebab RTM. Dia macam do or die lah. Do or die. So once dah dapat, dah tak ada patah balik. Takut sama ada betul atau salah. Dia tak ada macam tak ada mata kesengsian. Kesengsian tak ada. Kalau letak A, jawapan dia B, salah. Sampai ke kiamat salah. Betul. Unless tiba-tiba A tu bertukar jadi B lah. Ataupun A dengan B tiba-tiba silap soalan kan, dua-dua jawapan sama ke. Mana kita tahulah. Kita tak boleh nak bergantung pada macam tu. Bukan tak bergantung, takkanlah soalan semua salah. Tapi boleh jadi soalan matematik tu kan salah kan. Jangan dikenang kenangan yang lalu. Jangan dikenang kenangan lalu What is that? Okay, so kejap. Itu kertas satu. Berapa masa dia? Masa dia korang akan diperuntukkan 1 jam 15 minit. Yes, so peruntukan kalau 1 jam 15 minit tu ada dalam seminit lebih, dalam seminit dua lebih. Sebenarnya 40 soalan. Kalau kita peruntukkan 1 jam 15 minit, maksudnya dia ada 75 minit. 75 minit. So dia macam konsep dia sama je macam matematik waktu I bagi tips matematik tu. Buat dulu, jangan spend satu soalan lebih daripada 1 minit. Yes, betul. Habiskan 40 minit tu dengan go through 40 soalan selama 1 minit untuk satu soalan. Betul. Lepas tu kita ada berbaki 35 minit. So 35 minit tu barulah korang pergi balik kat tempat yang korang tak boleh jawab. So macam dia, kalau contoh korang baca soalan 1 senang, soalan 2 senang, 3 senang, tiba 4 susah. Peruntuk satu masa je untuk 1 minit je untuk fikir. Kalau tak dapat, tak apa, tinggal dulu. Terus bulatkan. Terus pergi soalan. Jangan bulatkan soalan, jangan bulat jawapan, bulatkan soalan. Nanti kalau korang bulatkan jawapan terus, kalau tak apa nanti aku pergi lagi, korang tak tahu nanti sekolah mana kalau korang datang balik. So korang bulatkan soalan, korang pergi soalan yang lain, peruntukkan 1 minit je. Nanti bila dah habis 40, bila ada masa lagi, kembali ke soalan yang korang tak tahu. Betul. Sebab untuk kertas satu, masa adalah korang punya musuh utama. Betul. Sebab 1 jam 15 minit tu ramai yang akan komplain, asal tak cukup. Sepatutnya cukup sebab 40 soalan je. Betul. Tapi disebabkan macam yang I cakap dia lah, hanya peruntukkan satu soalan 1 minit. 1 minit. Sebab masa. Sebab kalau korang fikir je, contoh soalan 4 fikir 5 minit. Fikir 20 minit. 20 minit soal baru soalan 4. So korang dah bermazi masa. So tak guna korang fikir banyak-banyak. Tengok soalan tengok yang susah soalan 4 je. 5 sampai 40 senang. Betul. Tengok masa lagi 5 minit. Sebab korang habis masa kat situ. Tapi mungkin berbeza sedikit dengan kertas matematik. Sebab matematik dia melibatkan pengiraan. Tapi jangan ambil kesempatan. Masih guna konsep yang sama, masih guna langkah yang sama. Betul. Supaya kita boleh berhati-hati. Dan bila kita ada masa lebih tu, kita boleh buat semakan. Dah kenapa kat tepi tu. Macam 1 minit. 1 minit. Satu soalan 1 minit. Satu soalan. Macam nak jual barang lah. Satu soalan 1 minit. Mai bang, satu soalan 1 minit. Satu soalan 1 minit. Benda tu. Okay. So itu kertas satu. Yes, itu kertas satu. Okay, kita pergi kepada kertas dua. Kertas dua dia macam biasalah. Mana-mana subjek pun kan, selalu cikgu akan cakap kertas dua ni paling banyak markah. Kertas dua yang boleh dapat markah. Kertas dua yang paling susah sebenarnya. So kertas dua ni korang akan kertas dua dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian A dengan bahagian B. Betul. Bahagian A macam biasa, sama macam sejarah. Bahagian A soalan struktur, bahagian B soalan esei. Soalan bahagian struktur ni korang akan diberikan soalan 1 hingga 5. Soalan 1 hingga 5 adalah soalan yang berkaitan dengan peta. So korang kena tahu macam mana nak baca RG. Apa tu RG? RG dia rujukan grid tu. Rujukan grid confirm soalan yang korang akan nampak, gambar yang korang akan nampak adalah peta itu. Peta itu kan. Nombor-nombor. So korang pun terciduk. Masa korang pun memang tak dapat apa. Itu yang cari, orang kata cari latitude. Kita kena tengok kat mana kawasan yang berdasarkan skala yang diberikan kat topografi tu. Faham. So kepada skala lah. I tak tahu sama ada itu yang I belajar yang memang skala lah. So itu soalan untuk topografi. So, dan untuk bahagian struktur, dia ada soalan struktur ni, dia soalan 1 hingga 7 sebenarnya. Ya, betul. 1 hingga 5 adalah soalan berkaitan dengan peta. Soalan 6, 7 adalah berkaitan dengan geografi fizikal. Fizikal dan manusia. Fizikal dan manusia lah. Ini dia tanya, maksud dia tanya tentang orang kata keadaan pencemaran ke, lebih kurang macam tu lah. Faktor mungkin ada kesan dan semua. Banyak lebih kepada sebenarnya banyak kepada macam bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi, cuaca, jenis hutan. Jenis hutan tu memang selalu keluar. Hutan tinggi, hutan pamah semua tu kan. Anda ada juga yang hutan gunung ke tinggi. Hutan gunung maaf lah, dah lama tinggal Walaupun pelajar terbaik geografi dulu, saya pernah makin lupa. Alamak, sebenarnya dia nak bagi tahu
bagi tahu. Oops. Tak bagi tahu kan. Okay, so Takut. apa yang I nak cakap is dia banyak kepada macam fakta. Betul. Dia macam tanya apakah gambar ini, hutan paya apa. Macam tu Faham something maksud ni like that soalan lah. yang bagi gambar dia jawab dengan tepat yes, lah. betul, dengan tepat. And then nanti mungkin dia bagi statement, and then korang pun kena bagi tahu ni jawablah soalan accordingly. Dia tak perlu nak jawab macam esei lain. So soalan struktur 1 hingga 7, ingat untuk soalan struktur kena jawab semua soalan. Yep. Tak boleh pilih, tak ada pilihan Kau cakap nak jawab nombor 4 lah dengan nombor 3. Jangan nak main-main Betul. 1 hingga 7 wajib, dan soalan 1 hingga 5 adalah soalan berkaitan dengan peta. Soalan 6, 7 adalah soalan tentang geografi fizikal dan juga manusia. Dan, itu adalah untuk maaf, kita batuk dulu sekejap. Betul. So, itu adalah untuk bahagian struktur, dan korang akan diperuntukkan 40 markah daripada soalan ini. 7 soalan 40 markah. Okey. So jawab semua. Nanti Miss Amalia akan terangkan bagaimana kita nak melihat setiap soalan dia kata kunci kan nanti Miss Amalia. Yes, tapi tak kata apa. kunci, tapi itu untuk lebih kepada esei. Struktur dia memang very straightforward. Betul. Dan soalan dia memang banyak nyatakan apakah macam and tu then je. bayangkan 5 soalan pasal peta daripada 7. So apa yang korang kena buat lepas ni adalah, lepas je habis video ni, korang pergi cari 1000 soalan peta. Oh, takutnya 1000 sempat ke? Esok ada exam ni. Tak payah makan lah, tak payah makan. Okey, hari ni korang tak payah makan. Kan? Korang buat soalan je. Sebab ni paperless. Boleh makan tapi korang suruh mak korang siap. Mak tengah jawab soalan objektif ni. Makan. Suap. Macam tu. So maksudnya macam yang I nak cakap is, korang boleh fokus kepada soalan peta topo tu, peta topo lah. Bahagian A, supaya korang boleh dapat markah lah. Yes. So itu untuk soalan bahagian struktur. Yes. Dan bahagian esei, bahagian B pula, korang akan diberikan soalan daripada nombor 8 sampai nombor 11. 8, 9, 10, 11. Okey, so ada 4 soalan esei, dan korang cuma pilih 3 sahaja. Betul. 3 daripada 4. Jangan korang sebenarnya boleh jawab semua. Boleh. Kalau korang ada masa. Yes. Tapi pilih keseluruhannya adalah 60 markah. So maksud 3 20 markah, 20 markah, 20 markah. Lebih kurang macam sejarah juga. Betul. So satu soalan tu dia akan pecahkan A, B, C, D. Dia akan soalan, dia macam itulah, akan ada soalan kebat dekat sini, soalan huraikan, rubrik semua dekat bahagian sini. Yang kita akan bincangkan sebentar Miss Amalia lagi. akan perincikan lagi macam mana nak jawab kertas 2 selepas ini. Sekarang kita bincang format dulu, sebab saya tahu korang mesti lupa punya format. Confirm. Sebenarnya kenapa kita bercerita tentang format juga, sebab kita nak make sure korang tahu strategi. Betul, korang tahu kat mana banyak markah, kat mana sikit markah. Betul tak? Sebab kita dah last minute. Betul, last minute. Bayangkan mungkin ada yang di luar sana baru nak tengok buku. So kita orang datang nak menyelamatkan. Baru nak buka buku, baru nak belajar apa itu geografi. Apa itu geografi kan? Apa itu definisi geografi. So tu macam dah itu teruk je kalau baru nak tahu pasal definisi geografi. But afraid not. We are here to help. To help. Rasakan pengalaman kita orang. Macam tu kan. Okey. So 60 markah nampak tadi walaupun soalan untuk bahagian A ada 1 hingga 7 soalan, 40 markah je. Tapi untuk esei, korang ada 3 je soalan yang korang kena jawab, dan korang dapat 60 markah. So kat situ orang kata kenapa penting untuk kita tahu format, sebab korang tahu nak spend masa banyak untuk struktur ke atau untuk esei. Nampak tak? So itu adalah untuk kertas 2, dan bila dicampur semua sekali, kertas 2 adalah untuk 100 markah. Dalam masa berapa lama? Dalam masa 2 jam. 2 jam. So korang peruntukkan So kalau 2 jam Miss Amalia, so korang bahagikan, pastikan 2 jam tu korang peruntukkan lebih sikit, sejam lebih untuk bahagian B. Okey, mungkin sejam 15 30 minit untuk bahagian A. Ataupun 45 minit lah. Betul lah. I rasakan macam ni lah, 45 minit untuk bahagian A, 1 jam 15 untuk bahagian B. So korang dah tahu kat situ, banyakkan tengok masa supaya korang tak terlepas. Bila korang bahagikan masa, so korang tahu priority korang. Korang tahu kat mana korang punya jackpot. Betul. Kalau korang tak tahu tentang format, korang buatlah satu-satu. Padahal korang ada peluang untuk dapatkan markah kat tempat lain. Betul. Itu je. So bila dah dicampur-campur kertas 1 dengan kertas 2, markah keseluruhannya adalah 140 markah. Dan banyak student akan tanya, macam ini I target untuk siapa dapat A lah. Macam mana dapat A?
A berapa markah kena dapat daripada 140. Bila kita campurkan semua sekali, korang kena pastikan markah korang 100 dan ke atas. Baru korang boleh dapat A. Sebab bila campur-campur nak dapat A minus, okey, korang kena ada 70 markah campur sekali. So untuk campur sekali semua, korang kena dapatkan 100 markah ke atas lah. 100 hingga 140. So tu untuk A. Untuk A 100 hingga 140. So mungkin apa yang korang boleh buat, mungkin korang fokuskan kepada kertas 1 dengan kertas 2 bahagian A. Yes, sebab betul. Lepas tu kat bahagian B tu maybe boleh kurangkan sikit markah je. So kat situ kurangkan markah takutnya. Kurangkan markah maksudnya kurangkan. Ada kuasa, aku nak kurangkan markah sini. Aku nak lebihkan markah sini. Taklah, pasal macam kurangkan fokus. Kurangkan fokus. Betul, kurangkan fokus lah. Kurangkan fokus. So korang boleh fokus kat tempat lain. So it totally depends on you guys. Totally depends on the level of readiness. Berapa banyak korang ready sebenarnya. Dan selalunya cikgu I cakap dulu masa ambil geografi, kalau untuk siapa dapat A, untuk kertas 2 bahagian B, at least setiap soalan yang 20 markah tadi kan, 20, at least korang dapat 15. 15 ke atas. Kalau korang dapat 15, insyaAllah korang mungkin dalam orang kata kategori nak masuk A. A minus, A plus itu terpulang kepada jawapan korang. Tapi kalau korang dapat 15 untuk bahagian B, insyaAllah ada peluang untuk korang dapat A. Tu satu juga. And then nanti I akan terangkan lebih sedikit tentang essay sebentar saja lagi. So just nak recap balik, kertas 1 jam 15 minit dan kertas 2 jam. Penting tahu masa. Dan satu lagi Miss Amalia, untuk kertas 2 juga I nak bagi tahu benda yang diorang kena tahu kalau nak jawab kertas 2. First sekali yang paling penting, apa yang korang kena buat kalau korang tak tahu lagi untuk menjawab kertas 2, pastikan korang polish korang punya kemahiran dalam geografi, iaitu korang kena polish dalam kemahiran korang melihat peta. Okey, sama ada carta dia bagi graf ataupun carta pie. Kemahiran geografi lah. Sebab cikgu I ajar, okey, dia akan bagi sama ada dia akan pilih graf ataupun carta pie. Betul. Kalau dia keluar graf, dia tak akan keluar carta pie. So, kalau dia keluar carta pie, dia tak akan keluar graf. Ni untuk kertas. Yes, kertas 2 bahagian esei lah. Okey. Dapat kertas 2 bahagian esei. Okey, pastikan korang ada kemahiran geografi tu, korang tengok balik apa elemen-elemen yang ada dalam graf. Apa elemen-elemen yang ada dalam carta pie. Nak buat carta pie semua macam mana, korang kena tahu. Itu yang pertama. So maksudnya lepas ni diorang boleh pergi tengok macam mana nak baca peta. Betul. Tengok soalan-soalan yang melibatkan peta. Betul. And then tengok soalan yang melibatkan soalan esei yang melibatkan kemahiran geografi. Betul. So kenapa kita orang pilih 2 ni, sebab ni takkan lari. Jawapan dia takkan lari. Jawapan dia macam tu je. Korang ikut step 1, 2, 3, 4 sampai 10 tu memang begitu je lah. Tapi kalau kita buat esei tu dia jadi lain. Yes. Tapi kita still akan bagi trik dia macam mana. Betul. Okay, so itu satu untuk bahagian esei. Satu lagi adalah korang kena tahu lokasi-lokasi di peta Malaysia. Sebab lazimnya soalan-soalan popular bila berkaitan dengan peta Malaysia, dia akan tanya mengenai lokasi-lokasi yang berkaitan dengan bandar-bandar utama. Kuala Lumpur, Pulau Pinang, bandar-bandar utama lah. Korang kena tahu apa senarai bandar-bandar utama. Dia akan fokus ke bandar utama, mungkin ada bandar perindustrian ke apa. Betul. Korang kena tahu itu. Yang kedua adalah kena tahu juga pelabuhan-pelabuhan utama dekat Malaysia. Yang I tahu kita ada Pelabuhan Klang, Pulau Pinang, Pelabuhan Seberang Perai dan sebagainya. Kita ada macam-macam pelabuhan. Korang kena tahu pelabuhan yang ada dekat Malaysia dan apa aktiviti yang berlaku kat situ. Ramai yang fikir kalau pelabuhan mesti melancur. Apa pula? Suka hati je. Yelah, dekat tepi pantai kan. Apa benda? Pelabuhan kau tengok, kau nampak yang macam ada zirafah kuning tu. Tempat angkat kargo tu kan. Itulah pelabuhan. Dia panggil dia zirafah kuning. Sebab selalunya ada zirafah warna kuning. Kalau dekat Pulau Pinang, sebab ada Pulau Pinang kan, dia macam zirafah kuning yang tempat angkat kargo tu. Kalau kat Pelabuhan Kang dia warna biru, warna merah. Kalau dekat Pulau Pinang dia warna kuning. So itu tempat-tempat pelabuhan tu angkat. Kau nak tahu tak apa aktiviti lah. Aktiviti dia adalah aktiviti perdagangan. Perdagangan lah dia kan. Bukannya pelancongan. Korang suka hati je pelancongan. Pelancongan tu bukan apa, jeti. Jeti. Tolong bezakan pelabuhan dengan jeti. Pelancongan. Ada tau sebenarnya. Ada student I macam sebab dia kat tepi pantai. Dia tepi pantai. Dia bukan tepi pantai pun. Dia tepi laut sebenarnya.
Tapi betul sebenarnya perkataan pelabuhan tu betul. Cuma dalam konteks dia berbeza. Pelabuhan yang kecil tu bagi jetty dia. Itu tempat kapal-kapal kecil-kecil je. untuk cruise, boat boleh. Ah. Pelabuhan kita cakap pelabuhan besar dia, kapal-kapal kargo. Datang kontainer bertan-tan tu pasal nak pak dekat jetty tu. Contohlah, I dah beli tiket dah nak pergi pelabuhan. Tengok pergi pelabuhan kargo. Dah bawa beg ni dengan pakai topi kan. Dia nampak banyak kontainer. Pergi dekat situ kan, tanya dekat orang-orang kat situ kan. Tiket dia kan. Tiket dia kat mana kaunter mana pelabuhan yang mana Abang tu pelik, aku kerja kargo, kau bawa aku kat sini kenapa? So itu satu. Lepas tu juga korang kena tahu juga, walaupun kita cakap tadi pelabuhan bukan pelancongan, korang kena tahu juga lokasi-lokasi pelancongan. Sangat penting. Lokasi pelancongan contoh Taman Negara. Apa lagi lokasi pelancongan? Kita ada Langkawi. Langkawi dah. Korang kena tahu dan apa aktiviti dan apa orang kata sumber-sumber yang ada yang berkaitan dengan lokasi pelancongan tersebut. Lokasi pelancongan ni sangat-sangat senang nak akses sekarang ni sebab kita ada TikTok. Kalau you perasan, TikTok memang selalu update. Apa? Travel check. Macam tu kan. Arigato. Macam tu. So basically rasanya diorang pun well aware. Tapi make sure janganlah korang bagi list of cafe Cafe. Taklah, korang kena tahu aktiviti pelancongan kat tempat tu secara keseluruhan lah. Ni dia bagi list cafe kena pergi kan. Habis kau. Itu seterusnya. Dan yang terakhir adalah korang kena tahu juga tentang lapangan-lapangan terbang yang ada dekat Malaysia. Contoh, korang jangan fikir lapangan terbang KLIA itu je. Offended rasa Pulau Pinang ada lapangan bayan lepas. Johor pun ada. Johor pun ada, even kat Subang ada dan sebagainya. Setiap negeri, I rasa kan setiap negeri ada lapangan terbang dia sendiri kan? Tak juga. Pahang ada ke Pahang? Rasa ada. Ada tapi dia bukan untuk domestik. Kan korang tahu kan ada lapangan terbang international dengan domestik kan. So korang kena tahu juga tentang apa jenis-jenis lapangan terbang dan sebagainya. Dan untuk domestik tu pun ada juga untuk commercial. Yes. Yang bukan commercial tu maksudnya mungkin ada kapal terbang kargo. Ya betul. Bawa barang. So kena tahu perbezaan. So itu ingat lokasi-lokasi yang cakap dia kapal terbang. Jangan tiba macam pergi satu tempat naik kapal terbang kargo ke jangan dekat tempat kapal kan. Takut barang-barang kan. Nampak di airport. Bodoh. Situlah kan. So ingat lokasi saya cakap tadi yang pertama bandar-bandar utama, korang kena tahu, korang Google je lah senang bandar-bandar utama apa dan korang tahu apa aktiviti dan apa famous di bandar utama tu. Yang kedua adalah pelabuhan utama dekat Malaysia. Yang ketiga lokasi-lokasi pelancongan. Yang keempat adalah tentang lapangan-lapangan terbang yang ada kat Malaysia dah. Ingat saya cakap first tadi adalah kemahiran Geo. Yang kedua lokasi dan yang ketiga nanti Miss Amalia akan terangkan. Korang kena tahu tentang setiap faktor, apa faktor untuk ini, apa kesan, apa punca, apa langkah. Korang kena tahu benda tu. Korang kena tahu beza apa beza faktor dengan punca, beza faktor dengan kesan dengan langkah. Nanti Miss Amalia akan perincikan lagi. So ini yang paling penting. Basically nak cakap, bila cakap pasal faktor je, korang kena tengok dari sudut apa dari sudut apa dan sebagainya. So dia macam lebih kepada formula. Ingat matematik je formula. Betul. Geografi sebab pun ada, wajib, sebab saya berani potong jari lah. Takkan ada potong jari potong jari sekarang. Takkan mesti akan ada soalan huraikan faktor-faktor sekian-sekian. Terangkan langkah-langkah sekian-sekian. Mesti ada sama ada langkah, kesan, implikasi ke, mesti ada. Okey, mesti ada. Kalau tak ada saya potong jari. Nampak potong jari buat petition potong jari Kalau tak ada, guys, jangan lupa tengok podcast live tengah hari Khamis. Kita akan potong jari. Buat petition. Cakap tak ada soalan huraian Mr. Hisrozi. Potong tangan sekarang. Mesti ada dia tanya pasal langkah, kesan, faktor, punca. Betul lah. Kan cakap punca, langkah, kepentingan. Mesti akan ada salah satunya. Takutlah. So so I akan terangkan itu bagian saya format dah tahu. Harap korang dah tahu format, korang dah tahu kat mana korang nak score. Korang dapat A, pastikan 100 hingga 140 korang dapat A. So Miss Amalia. So kita akan bincangkan tadi macam apa yang Sir Hisrozi cakap. Faktor, punca,
Langkah, sebab, kepentingan. kesan dengan kepentingan. Yes. So kita akan bincangkan satu persatu. I nak you guys terus tulis, keluarkan pensel dan kertas. Kenapa aku buat pensel macam ni? Itu pensel kertas. dan kertas. Pensel. Pensel. Ya Allah, kan ada pensel. Contoh. Okay. So kita akan pergi kepada faktor dahulu. Faktor dahulu. Okay, so guys, untuk faktor, bila korang nampak je soalan faktor, terus tulis isi pentingnya. Mesti ada bentuk muka bumi, Bentuk muka bumi, bahan mentah, permintaan, tenaga buruh, pengangkutan dan kemudahan asas. Okay, so I terangkan sekali lagi. Okay. Untuk faktor mesti ada bentuk muka bumi. Bentuk. Lepas tu mesti ada bahan mentah. Mesti ada permintaan, tenaga buruh, pengangkutan dan apa tadi? Peranan agensi ataupun kemudahan asas. Kemudahan asas. Okay. Sama dah lupa dalam tak mengajar geografi Okay. So kita akan tengok contoh soalan. Contoh soalan je tak guna kan? Sebab student kena banyak contoh. Sebab dia orang boleh, orang kata, bayangkan macam bentuk soalan. Kena ada contoh. Betul. Setuju. Sebab kalau tak ada contoh, macam ni korang nak guna formula tu. Betul. So kita akan tengok contoh. So soalan dia adalah, huraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan laut di Malaysia. Macam tu. Apa faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan laut di Malaysia lah. Maksudnya aktiviti nelayan ni kan? Ya, betul. So macamnya, kenapa, apa faktor dia yang menyebabkan berlakunya kegiatan dalam bahasa mudah dia, apa punca orang tangkap ikan? Macam tu lah. Dalam musa munah dia, kenapa kita tangkap ikan? Betul. Itu maksud dia. So apa yang korang kena buat, mesti guna bentuk muka bumi dahulu. Kenapa kita boleh buat kenapa kita boleh menangkap ikan? Kenapa? Sebab bentuk muka bumi kita, bentuk muka bumi kita adalah bertanah datar. bentuk kita maksudnya ada laut. Ada laut, faham, betul lah. Takkanlah nak pergi tangkap ikan dekat gunung. Ya. Masa kita ada laut lah. Tapi rasanya setiap negara ada laut. Tapi kita laut laut yang panjang. Tak ada, kadang-kadang ada negara kan macam ni kan. Dia kat tengah-tengah. Ya. Ada negara macam tu, dia tak ada laut. Kesian negara dia. apa? Tak tahulah, tapi ada negara macam dunia lah. Tak ada laut. Kesian. Memang ada satu kawasan kat dalam dunia ni, memang dia lah kegiatan laut dia terhad. Kawasan laut dia terhad. Kesiannya tak boleh mandi pantai. Betul. Satu bila foreigner ataupun pelancong luar datang sini, dia orang suka pergi pantai. Sebab dia orang macam, dia orang tak ada benda tu. Sebab kita sangat-sangat bernasib baik sebab diberikan kawasan laut yang sangat panjang. Itu adalah key point yang pertama ataupun isi penting yang pertama. So ramai yang kata, kalau buat soalan AC ni nak kena bagi point ke? Macam ni tu. Sebenarnya mesti buat dalam bentuk essay perkataan lah. Dalam bentuk perkataan, dalam bentuk essay. Mesti terfikir. Point pun perkataan juga, essay pun perkataan juga. Saja test. Saja nak tengok fokus ke tak? Tiba. Okay. So pastikan dia dalam bentuk bukan karangan lah, dalam bentuk penggunaan ayat yang betul. Macam saya cakap kena ada kepala soalan. Ayat betul. yang penuh. Kalau contoh ayat dia tanya tentang faktor yang mempengaruhi perikanan di Malaysia. So tulis balik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perikanan di Malaysia ialah macam tu. Lepas tu bagilah penanda wacana yang korang belajar kat bidang tu. Selain itu, tak perlulah korang letak macam pendahuluan, penutup. Dia essay ni bukan SBM sepenuhnya, tapi orang kata elemen dalam essay itulah yang bahagian korang tulis isi tu. Yes. So kena ada kepala soalan. Sebab apa penting kepala soalan ni, saya selalu cakap dekat saya punya student juga. Kena ada kepala soalan untuk membantu pemeriksa tahu ini jawapan AC ni untuk jawapan satu ke soalan dua. Dia nak cepat sebab korang tahu, diorang bukan periksa kertas korang je. Ada beratus-ratus lagi pelajar geografi diorang nak tanda. Diorang kena ambil satu paper tu, diorang dah set masa. Okey, untuk paper ni berapa masa je. So tengok. Kalau korang tak bantu dia dengan tulis kepala soalan, terus. Faktor pertama ialah, faktor apa ni? Tiba kan. So kena ada kepala soalan. Tak bisa menandai. Menandai lah. Okay, so itu adalah dari segi bentuk muka bumi lah. Okay, sebelum tu I nak bagi tahu soalan ni 6 markah. So bila 6 markah, pastikan sekurang-kurangnya ada 6 isi. 6 isi lah. Mesti ada 6 isi. Ataupun senang cerita, mesti ada 6 ayat. Ayat lah. Mesti titik tu ada 6. So kalau titik tu tak ada 6,
Maksudnya tak boleh nak dapat 6 markah. Tapi kalau contoh korang ada lebih, korang bagi lebih. Memang I nak tolong bagi lebih ni. Bagi lebih ni. Bagi Takut. lebih. So tadi kita dah bincang pasal bentuk muka bumi. Itu dah 1 markah. Okay. So yang kedua, kita tengok pada kata kunci seterusnya, Kata kunci. bahan mentah. So kita pergi kepada bahan mentah. Bahan mentah, So tadi kita dah bincangkan tentang bentuk muka bumi. Okay. So dah dapat dah 1 markah. So Okay. kita pergi pada bahan mentah untuk markah yang kedua. So macam saya cakap, bila pasal faktor je, kita tengok pada poin kedua, iaitu bahan mentah. Tengok berkali aku ulang. Selalunya student kalau bahan mentah ni dia fikir apa? Biji timah. Emas. Emas. Biji besi. Contoh. Petroleum. Mercury. Mesti bahan galian. Tak semestinya kan misalnya. So ada juga macam sepertinya sumber makanan. Sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan tau. Tumbuh-tumbuhan. Macam maksudnya pertanian tu pun memberikan sumber bahan mentah juga. So kita fikir. Kita cuba fikir sama ramai ni. Ramai ni tengah live. Ramai ke? Ramai ni tengah live ni. Fikir. Apa dia sumber mentah untuk pertanian pula saja test perikanan. Sumber mentah maksud apa yang kita akan dapat ke? Terdapat makanan laut. Yes. So kita dapat ikan. Kita dapat ikan, sotong. Macam-macam lah. Semua hidupan laut yang boleh dimakan. So itu adalah bahan mentah dia. So faham? So bahan mentah ni, apa pentingnya bahan mentah ni? Pentingnya kenapa? Kenapa kena dapat ikan ni? Kenapa? Untuk apa? Untuk mengisi perut. Betul lah. Untuk sumber makanan. Ya, sumber makanan. Dan bila ada sumber makanan, dari situ orang boleh buat perniagaan, boleh buat industri permakanan. Betul. So it's not very simple. So bila korang cakap pasal bahan mentah tu, korang tahu dia adalah ikan, korang boleh fikir, okay, bahan mentah untuk sumber makanan. So itu adalah poin yang kedua. Dapat dah markah kedua. So kita pergi pula ke markah yang ketiga, iaitu permintaan. Nak minta kat siapa? Permintaan apa ni? Apa kan? permintaan? Macam ekonomi je. Kan? Permintaan, penawaran ekonomi ke? Okay, permintaan macam mana ekonomi juga? Macam ekonomi jugalah. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena tengok ada permintaan ke tak? Demand lah. Demand and supply. We can really demand and supply. Yes, demand and supply. So tadi kita dah cakap pasal supply, iaitu bahan mentah. Okay. Kenapa ada bahan mentah ni? Sebab ada permintaan daripada pengguna. So permintaan yang tinggi daripada pasaran tempatan. Sebab nak bagi orang makan ni, kalau tak ada, macam mana nak bagi orang makan? Betul. So permintaan tinggi daripada pasaran tempatan. Dan tambah dah sikit dan luar negara. Contoh kan. Tambah sikit. Dia berkaitan dengan setempat juga. Kalau contoh korang contoh aktiviti perikanan kan, kita tak ada permintaan. Kita ambil barang-barang yang orang tak minta. Contohnya batu karang. Okey, tak contoh untuk bahan makanan kan. Okey, bolehlah makan batu karang ni. Okey, lepas tu dijual. Tapi tak ada permintaan. Nak jual tak laku. Sebab tu penting permintaan ni. Kita kena supply ataupun kita bekalkan benda-benda yang ada dalam permintaan. Kalau orang nak makan ikan, tak apa, aku pergi cari ikan. Aku pergi tangkap ikan. Nak sotong, pergi tangkap sotong. Kalau cakap kalau dia tak cakap untuk kata batu karang, tak payah korang pada-pada pergi cari batu karang dan sebagainya. So contoh kalau, tapi macam sama juga, batu karang tu masih lagi bahan mentah dari laut, perikanan, tapi bukan bahan makanan. Bukan bahan makanan lah, sebab kita tengah bercakap tentang sumber makanan. Betul, setuju. Okay, so kita pergi kepada, itu dah markah yang ketiga. So kita pergi kepada markah yang keempat, iaitu tenaga buruh. Tenaga apa buruh faktor dia menyebabkan? I tahu tenaga nasional je. Elektrik. Itu elektrik. Okay. Tenaga buruh ni maksudnya kenapa? Buruh faktor yang tu mempengaruhi? minyak. Minyak cap buruh. So tenaga elektrik dan minyak bercampur je tenaga buruh. Dah kenyang ada. So tenaga buruh ni maksudnya peluang pekerjaan. Kita nak bagi ada orang bekerja sebagai nelayan. So kita nak cakap, kita bagi bekalan tenaga buruh yang ramai. Terdapat bekalan buruh yang ramai memang daripada zaman dulu lagi. Even kalau kita belajar sejarah pun, memang aktiviti perikanan ni memang dah dilakukan dari dulu lagi. So, sangat. Saya rasa daripada zaman prasejarah lagi orang memang dah banyak tangkap ikan. Betul daripada zaman prasejarah. Mesolitik. Tiba Mesolitik. Paleolitik tak sempat lagi. Tiba. Betul, tiba sebenarnya. Dah tiba lain subjek ni. Okay, so disebabkan terdapat banyak bekalan tenaga yang ramai, so
sebab itulah kita ada kegiatan perikanan laut yang besar di Malaysia. Okey, so tu adalah tenaga buruh. So kita pergi kepada dah dapat dah 4 5 5 1 2 3 4 markah. 4 lah. So kita masuk kepada markah yang kelima. Kelima kita apa? bercakap tentang pengangkutan. Pengangkutan ni I tahu kenderaan. Kenderaan ataupun kereta lah kot. Okay, kenderaan so kita cuba luaskan lagi. Pengangkutan ni kalau luaskan lagi pengangkutan dia luaskan lagi. So pengangkutan ni dia ada dari segi udara, darat dan air. Ke laut bukan air lah. Air lah. Laut dia air lah. Okay, so kita bercakap tentang perikanan. So apa yang saya cakap kat sini adalah terdapat kemudahan sendiri untuk pengangkutan untuk memasarkan ikan. So that's why kita boleh buat kegiatan perikanan laut di Malaysia. Masa kita ada bot, kita ada sampai, kita ada kapal. Faham Betul. So last kali itu adalah markah yang kelima. So kita pergi kepada markah yang keenam, iaitu peranan agensi. Agensi pelancongan ke? Bukan. Kita tengah cakap pasal perikanan. Agensi kerajaan. Sekali lagi? Agensi kerajaan. Kerajaan. Betul. Takut kan? Sebab bila cakap pasal kerajaan, kita macam fokus sikit kerajaan. Okay. So peranan kerajaan sendiri. So lebih baik bagi contoh, iaitu apa-apa agensi yang ada lah. I tahu tu ada agensi perikanan, ada lembaga perikanan Malaysia. I tak tahu nama dia apa. Okay, so boleh je letak satu contoh. Itu akan jadi plus point. Tapi apa yang korang boleh cakap pun, korang boleh cakap agensi kerajaan yang sentiasa meningkatkan struktur perikanan lah. Struktur aktiviti perikanan kepada nelayan. So itu pun dah cukup strong dah sebenarnya. So dah 6 markah. So pastikan bila bercakap pasal faktor, mesti bercakap tentang bentuk muka bumi, bahan mentah, permintaan, tenaga buruh, pengangkutan dan peranan agensah. Betul, faham? Agensah. Okay, so itu adalah contoh dia. Okay, so kita pergi kepada tips yang kedua pula. Tips yang kedua iaitu sumbangan kepentingan. Sumbangan tu derma. Derma ke? Saya nak berikan sumbangan. Taklah, bukan sumbangan tu, tapi sumbangan yang untuk soalan lah. Sumbangan, kepentingan, kesan. So 3 ni kalau ada 3 ni, kata kunci dia ada 5, iaitu peluang pekerjaan, pendapatan negara, kawasan baru, pengangkutan dan kemudahan. So ada 2 poin yang sama macam faktor tadi, iaitu peluang pekerjaan dengan pengangkutan. Yes, betul. So kita akan tengok pada contoh supaya kita boleh nampak macam mana nak guna. Tapi make sure ada 5 kata kunci. Bila nampak je sumbangan, kepentingan, kesan, terus tulis 5 ni. Maksudnya korang buat rangka terus. Buat rangka, tulis peluang pekerjaan. Lepas tu rangka kedua pendapatan negara, rangka ketiga kawasan baru, rangka keempat pengangkutan dan rangka kelima kemudahan. Contoh soalan mungkin dia tanya, nyatakan sumbangan aktiviti perikanan kepada negara. Peluang pekerjaan. Nampak betul. tak? Betul. Hampir tepat. Hampir tepat soalan tu sebab kita nak bercerita tentang 6 kepentingan sektor pertanian. Sektor pertanian tadi perikanan Sebab I ambil contoh yang tadi. Sebab tadi perikanan kan. Betul. Seguna perikanan supaya orang nampak. Yes. Sektor pertanian kepada sosioekonomi di negara Malaysia. So kita bercakap tentang yang pertama ialah peluang pekerjaan. So tadi kita ada 5 sebenarnya. Lepas tu tiba dia suruh 6. So I akan tolong bagi tahu macam mana nak tambah lagi satu. Tapi pastikan korang guna 5 ni dulu. Okay, so peluang pekerjaan. Okay, so peluang pekerjaan dia adalah macam mana? Maksudnya macam nak buat? I rasa lebih kurang macam tadi lah, kita membantu untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi orang kerja. Bagi orang kerja senang kan. So apa yang korang buat, janganlah tulis peluang pekerjaan. Taklah, korang bagi tahu lah. Rasa tu pun macam apa benda. So kalau boleh tulis peluang pekerjaan dan bagi tahulah apa pekerjaan dia dalam bidang pertanian. Kita ada apa jenis pekerjaan dalam bidang pertanian. Sebab dalam macam perikanan pun kita bukan ada nelayan je. Kita ada orang yang meniaga, pemborong, pembekal, sampai ikan tu sampai ke rumah korang. Jual bot. Orang yang orang kata ada yang kedai runcit, restoran tempat masak yang kedai tom yum, itu pun adalah dalam aktiviti lapang ke?
Tak, I nak tahu macam mana proses daripada ikan tu di laut sampai ikan tu sampai kat perut korang. Macam tu lah. Sampai macam keluar jadi yang begitulah. Yang begitulah. Okay, so kita pergi kepada yang pertanyaan tadi. Macam tadi yang Rosie cakap, peluang pekerjaan. Dan kalau tak tahu nak cakap meningkatkan ke, tiba-tiba peluang kerjaan turun ke, kalau tak tahu ke, just bagi contoh. Betul. Seperti kita ada apa peluang pekerjaan yang ada. Cuba korang bagi dekat live chat, maybe kita boleh share. I tak nak bagi tahu semua. Nanti kan apa peluang pekerjaan? Apa pekerjaan yang ada untuk petani. Korang boleh senaraikan kat tepi dan kita boleh share sama-sama. Yes. Petani ni bukan tanam padi je. Kalau yang torek getah, kita ada penuh getah. Macam-macam. Pengusaha kelapa sawit. Itu pun dalam pertanian juga. Agriculture. Gitu. Okay. So yang kedua tadi macam yang I cakap, mesti cakap tentang pendapatan negara. Kenapa? Apa yang menyebabkan pertanian ni boleh bagi duit ke negara, kan? Sebab dia berkaitan dengan ekonomi. Betul. Sebab dalam dunia ni, dalam satu negara tu, kalau kita nak ekonomi tu meningkat, kena ada aktiviti pertanian, perdagangan tu berjalan, terus berjalan dan sebagainya. Okay, so boleh betul cakap tadi contoh macam pendapatan negara, kan? So apa ayat dia yang kita nak cakap? Meningkatkan pendapatan negara. Tak boleh berhenti kat situ je. Kena ada contoh, huraian lah. Kena huraian sikit. Meningkatkan pendapatan negara, macam mana boleh meningkatkan tu? Macam mana kan? Apa proses yang meningkatkan tu? So melalui contohnya mungkin dari segi hasil, mungkin dari segi aktiviti perniagaan domestik, ataupun import ataupun export. Boleh je cakap macam-macam. So ingat je ni, kalau untuk pendapatan negara, sama ada perniagaan domestik, import ataupun export. Betul lah. Sebab even domestik tu pun dah membantu. Especially sekarang ni kita dah terjejas dengan import export. So rasanya memang kita sebagai satu masyarakat domestik tu memang kena tolong antara satu sama lain lah. So mungkin sesiapa yang tak tahu domestik tu apa, itu setempat. Maksudnya yang penjualan secara kecil-kecilan kita dekat yang orang kata penjualan secara terus daripada pengguna. Korang beli ikan, korang beli telur, itu kita bagi domestik. Betul. Okay, yang dekat dengan perniagaan yang dekat dengan masyarakat lah. Lebih kurang macam tu. Betul, setuju. So itu adalah yang kedua. So yang ketiga, kawasan baru. So bila kita ada pertanian, so orang yang nak bertani tu nak duduk mana? Faham. So kita pun create ataupun membina ataupun mewujudkan satu pentempatan yang baru. So bila ada pentempatan yang baru, dia akan akan mewujudkan masyarakat pula. Bila mewujudkan masyarakat, kat situlah datangnya facilities ataupun dalam bahasa Melayu dia kemudahan. Tapi dalam bahasa Melayu facility pun boleh digunakan juga, facility. Oh ya ke? Facility. Baru tahu. Tapi nak cakap bahasa Melayu betul, kemudahan je lah. Kemudahan So dia barulah mewujudkan kemudahan seperti kedai runcit, balai polis, sekolah, surau, macam itulah. Semua. So nampak tak dia punya flow dia? Padahal dulu dia adalah hutan, and then kita nampak dia ada potensi untuk pertanian, and then kita jadikan dia kawasan pertanian. Nak jadikan kawasan pertanian tu kena ada orang, kena ada orang buat, kena ada orang kerja. So orang yang kerja tu takkanlah nak ulang-alik 3-4 jam, kan? So dia buat satu pentempatan baru. So itu dia punya flow dia. Yes. So markah ketiga adalah kawasan baru. So maksudnya pentempatan yang barulah. Faham. Okay, so yang keempat, kita ada pengangkutan. Kenapa ada pengangkutan? Dari segi saya cakap tadi lah, pengangkutan sumbangan pertanian kepada, maksud dia segi poin pengangkutan kan. Jawapan dia misalnya macam mana? So pengangkutan ni contoh macam tadi saya cakap. Bila kita ada orang yang start bekerja di situ, kita kena ada satu sistem jalan raya yang baik. Kita nak hantar barang ke tempat nak dijual, nak minta barang. So kenalah ada sistem pengangkutan. So kat situlah baru wujudnya jalan raya, lebuh raya. So dari situ, itulah kepentingan dia. Kenapa sektor kepentingan pertanian, maksudnya kenapa kena ada aktiviti pertanian dalam ekonomi Malaysia. Kau ambil. Okey, 1, 2, 3, 4. Tadi kita dah buat pengangkutan. Yang kelima, kemudahan. I baru je cerita tadi pasal kemudahan. So bila dah ada orang jalan, dah ada jalan raya, dah ada tempat duduk,
barulah akan wujudnya kemudahan. Orang akan start cari, mana nak pergi kedai runcit selalu pergi Jaya Grocer. Macam tu kan. Takut. Aeon kan. Tapi nanti jangan terkejut kadang-kadang dia orang buka juga tau Tesco. Faham. Jaya. So itulah kemudahan-kemudahan yang kita cakapkan tadi. So kita bercakap meningkatkan kemudahan asas seperti dia tu kan limit kepada sekolah ke apa ke, dia pun pada bekalan air, bekalan elektrik, stuff like that lah. Okay. So dia baru 5. Ni 5 point, tapi disebabkan tadi dia 6 markah. Okay, lepas tu so kita kena fikir lagi satu. Satu lagi apa? Cuba fikir. Teka. Bayangkan kenapa kita back to basic balik. Sumber makanan. Ya. Back to basic balik. Kenapa orang bertanam? Sebab nak sumber makanan lah. Untuk makan lah. So kita boleh tambah. Itu basic, itu orang kata dia punya core. Kita bertanya untuk apa? Pada awalnya adalah untuk kita makan. Janganlah korang kata kenapa nak melombong dan nak makan. Melombong tak lah. Mana ada orang buat pelombongan padi, pelombongan ikan. Tak adalah. Sebab nanti kan orang ingat lepas ni tulis sumber makanan. Tak payah, itu korang kena fikir juga lah. Ikut sektor tu lah. Ya, betul. Ikut bidang, ikut konteks dia. So itu untuk adalah kepentingan ataupun kita ulang balik, sumbangan, kepentingan dan kesan. Kita kena bercakap tentang peluang pekerjaan, pendapatan negara, kawasan baru, pengangkutan dan kemudahan. Faham? Kalau lebih tu kita kena fikir sikit lah. Contoh sikit lah. Tak kena bagi semua. Okay, next. Next kita ada kesan. Kesan. Contohnya kesan pencemaran terhadap masyarakat setempat. Macam tu lah. Okay. So kalau kesan mesti bercakap tentang kepupusan, kemusnahan habitat, perubahan landscape, tanah, suhu dan pencemaran. Pencemaran. Ada 6 So kita akan tengok contoh soalan. Okay, contoh soalan dia adalah macam biasalah. Apakah kesan kegiatan ekonomi kepada alam sekitar? Faham? So kita akan tengok kepada yang pertama. Yang pertama adalah kepupusan. Apa tu kepupusan? Extinction. Betul lah. Sekarang ni ekstrim orang-orang sekarang ni kalau tanya apa maksud dia dalam bahasa Melayu, dia bagi English. Dia bukan English ke Melayu ke English. Takut. Extinction. So maksudnya? Maksudnya kepupusan. Tak tahu. Kan tak tahu maksudnya orang kata habitat itu dah tak ada, tak wujud lagi kat dunia ni. Macam tu lah. Spesies tu dah dulu ada, sekarang dah tak ada. Betul. Itu maksud kepupusan lah. So tadi kita bercakap tentang kegiatan kegiatan perindustrian kepada alam sekitar. So betul. Siapa yang pupus? Manusia ke? Siapa yang pupus Apa yang pupus? Siapa yang pupus? Siapa yang pupus adalah haiwan lah, habitat flora dan fauna lah. Hello, pelajar terbaik geografi. Okay. Nampak macam tadi diam je. Okay, flora dan pelajar geografi dia kena orang kata cepat bertindak. Orang tanya macam flora dan fauna. Macam tu. Okay, flora dan fauna. Best kalau ada angin kat sini. Flora dan fauna. So flora dan fauna tu apa? Ada orang tanya. Fauna itu adalah haiwan. Flora itu adalah tumbuhan. Nama flora, flower, flora. Betul. So tu cara nak ingat lah. Saja nak cakap. Nanti kan ada orang kan baru tengok apa itu juga. So kena beritahu. So kepupusan flora dan fauna. Dia tak affect kepada manusia secara terus. Betul. Tapi yang secara terusnya adalah kepupusan flora dan fauna. Sebab kita dah dah potong semua. Dah potong semua kan. Okay. So tu adalah kepupusan tadi. Poin yang pertama. So poin yang kedua, kehilangan habitat. Kenapa boleh pupusnya flora dan fauna ini? Sebab kehilangan habitat. Habitat itu apa? Habitat itulah tempat tinggal. Tempat tinggal hidupan tu. Tapi macam, kita tak adalah panggil rumah kita tu habitat. Tapi itulah kau cakap habitat apa? Habitat manusia di mana? Di rumah banglo. Di rumah kondominium. Kalau korang tak faham saya, habitat tu tempat tinggal. Contoh habitat ikan di mana? Di dalam laut. Habitat harimau dekat mana? Di hutan. Hutan. Haiwan pun ada habitat berbeza. Korang jangan fikir contohnya harimau Malaya. Contoh harimau kita kan. Harimau Malaya. Aku kan nak cerita sebola. Aku tukar takut dah. Harimau macam harimau bengal lah. Harimau. Kadang-kadang harimau yang ada dekat Malaysia ni, dia tak boleh hidup dekat hutan-hutan dekat negara lain. Dia cuma hidup dekat hutan dekat Malaysia saja. Itu habitat dia berbeza.
macam panda yang kat negara. Betul. Kau ingat senang dia datang sini duduk Yes. situ. Dia ada proses dia. Dalam ekosistem dalam zoo tu pun sebenarnya suhu dalam tu pun dia kena ikut suhu habitat tempat dia dilahirkan. Ya. Dia tak boleh suka-suka hati je. Bukalah aircon 16 ataupun suhu Kan? temperature 36 ke, tak boleh. Betul-betul dia macam suka yang sejuk-sejuk, pagi dia 16 yes. kan. Jadi kau kena tengok darah dia macam mana. Yes, kena tengok habitat dia macam tempat Ya, tinggal dia macam mana. Ada betul. ada pokok apa, ada pokok apa tempat tinggal, suhu macam mana sebagainya kan. So sebab tu sangat pentingnya untuk kita betul-betul sedar bahawa bila kita buat perindustrian ni, kita memang akan affect a lot of things. Faham? Dia bukannya affect manusia je. Okay, so kita bercakap tentang kehilangan habitat. Kita bercakap tentang perubahan landscape ataupun landscape. Landscape tu apa? Landscape tu adalah orang kata bentuk muka bumi. Dia kata bentuk muka bumi. Satu penyusunan sesuatu penempatan. Faham? Okay, so perubahan landscape ni akan ada berlaku perubahan lah sebab kita dah susun tempat macam ni. Tapi sebabkan kita nak buat perindustrian, so sepatutnya ada hutan dan tak ada hutan. Macam tebang pokok, tebang balak lah, bukit botak lah, bukit botak, licin lah, tanah runtuh lah. Okay. So itulah perubahan landscape. So boleh bagi tahulah disebabkan kegiatan industri ni terdapat perubahan landscape di kawasan yang dibangunkan. Okay. So lepas itu baru cakap pasal tanah tadi. Tanah. Rasa setiap poin ni dia berkaitan satu sama lain. Betul. So bila ada perubahan landscape, dulu ada pokok untuk mengikat. Tanah-tanah yang ada dah tak ada dah pengikatnya. Runtuh. Ikat pakai apa? Getah sayur. Pakai getah sayur ke? Pakai akarnya lah. Akarnya lah. Di mana kekuatannya? Di pangkalnya kah? Di akarnya kah? Di akarnya. So suhu lepas tanah tu kita pergi kepada suhu. Suhu. Baru tadi pun cakap pasal suhu tadi. Itulah. Nampak tak dia berkait dia kan? Dia berkait satu sama lain. So korang kena fikir, start fikir. So kita dah bagi tadi, kita orang dah senaraikan rangka dia, korang kena start lah. Yes, betul. So suhu maksudnya bila dah ada perindustrian, suhu tu jadi macam mana? Meningkat jadi sejuk ke tiba-tiba kan? Nampak macam buat kilang lepas tiba-tiba sejuk. Asap-asap kan? Sejuk lah. Tiba tak adalah. Dia akan jadi panas lah. Okay? So kita akan cakap ada pencemaran suhu, ada tempat tu jadi lebih panas, pulau haba, hakisan kata bangunan ke apa ke sebab panas kan. Betul. Hujan asid. Hujan asid tiba-tiba kan. Kita cakap suhu sabar-sabar. Baru kita cakap pasal hujan asid. Hujan asid pencemaran. Baru betul, nampak tak dia berkait faham, antara suhu dengan hujan asid tu. So terdapat pencemaran. So korang boleh bagi tahu lah hujan asid lah, apalah, udara dah bercampur, pencemaran klorofluorokarbon. Kau jangan macam-macam. Betul. Takut aku. Okay, so itu adalah kesan. So sekali lagi kita cakap, kalau untuk kesan mesti ada kepupusan, mesti ada kehilangan habitat, mesti ada perubahan landscape, tanah, suhu dan pencemaran. So itu adalah rangka-rangka yang kena ada. Kan kalau kita buat karangan kan kena rangka-rangka. Betul tak Cikgu BM? Betul lah, kena buat essay pun kena rangka-rangka. Kau tak nak cakap apa. Okay. So last sekali. Last sekali. Kau gelap. So last kali kita ada langkah stroke. Usaha. Tamari ataupun cara. Cara. Tak ada dalam skrip. Tak apa, cara tulis. Okay, so langkah, usaha atau cara. So kita ada KUP, tanam R&D dengan guna tenaga mesra alam. Apa tu KUP? Yes. Kita ada Campaign. Bila dah bercakap pasal langkah ni adalah confirm lah campaign. Langkah ni adalah dalam bahasa mudah dia apa yang kita kena buat. So dah tentulah campaign. Campaign yang dilakukan di sekolah contohnya. Campaign oleh pihak kerajaan. Ya, betul. Kerajaan. Dia kena macam tu kerajaan. Okay. So dia ni memang banyak bercerita tentang agensi-agensi kerajaan. Undang-undang. U tadi K, lepas tu U. Undang-undang. Lepas tu P, pendidikan. Lepas tu T,
Tanam. Tanam apa? Tanam manusia pokok ke? lah. Tanam pokok. Tanam crush ke? Tanam crush. pokok. Tanam. Okay, lepas tu R&D. Apa tu R&D? Research and Development. Oh, pembangunan dan penyelidikan. Ya, Penyelidikan dan pembangunan lah dalam bahasa Melayu. Betul. So, penyelidikan dan pembangunan. And then last kali, guna tenaga mesra alam. Betul. So, itu adalah langkah yang kalau korang nampak langkah ni, terus tulis rangka yang kita orang cakap tadi betul, tu. Tadi kita orang dah cakap, korang boleh ulang balik. Okay. Betul. So, kita pergi tengok contoh terakhir. Ada orang dia happy. Terakhir. Contoh terakhir. Takut. Okay. Cadangkan langkah atau usaha atau cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi kesan perindustrian. Kesan kilang senang lah. Kesan kilang ada. Kesan kenapa kilang ada. Bila ada kilang, apa kesan dia? Bukan macam tu lah. Betul. So tadi kita bercakap pada K, langkah dia apa yang kita nak buat. Okay, untuk mengatasi kesan tu. So kita tahu tadi dia menyebabkan pencemaran. So kita kempenkan untuk kurangkan pencemaran. Kempen memboikot kilang. Tiba kan. Kempen supaya kita bagi awareness ataupun kesedaran kepada pengilang untuk membuang sampah dengan lebih baik. Yes, setuju. Membuang sisa toksik. Sisa toksik dengan cara yang lebih bertanggungjawab. So itu adalah campaign. Sebab kita tahu perindustrian ni akan bawa pencemaran. So semua orang ingat perindustrian bawa pencemaran. So campaign cara untuk mengurangkan pencemaran. Yang kedua, undang-undang. So apa undang-undang? Kerajaan kena ketatkan undang-undang. Betul. Senang. Okay, so kena ketatkan undang-undang seperti Akta Alam Sekitar 1974. So bila seperti tu, bila korang cakap seperti tu, maksudnya korang bagi contoh tu kena contoh betul ataupun korang boleh cakap penguatkuasaan undang-undang terhadap pembuangan sisa-sisa toksik yang tidak bertanggungjawab. Boleh je bagi contoh secara umum kan. Janganlah korang penguasaan undang-undang. Undang-undang tak apa. Pencemaran macam-macam. Buang sampah pencemaran, buang asap pencemaran. Apa yang korang cakap? Kan? So, kena spesifik lah. So P, pendidikan. So kita kena bagi pendidikan kepada seawal usia kanak-kanak lagi. Boleh cakap macam tu. And then ini semua adalah awareness, kesedaran. Faham. So last kan, seterusnya tanam lagi. Tanam pokok lah. Kalau dah tak ada pokok, tanamlah pokok. Takkanlah nak tengok je sampai pokok. Kenapa kita tanam pokok? Untuk meningkatkan orang kata jumlah oksigen. Ataupun nak memastikan keadaan ekosistem tu lebih stabil. Yes. R&D, so research and development. Apa yang kita boleh buat dengan mengkaji supaya kita still perlukan industri. Kenapa kita perlukan industri? Untuk kita proses kilang. Untuk kita orang kata meneruskan proses orang kata ekonomi lah, untuk meningkatkan ekonomi. Betul. Macam perdagangan kan, untuk kemajuan negara. Sebab kalau kita tak buat perindustrian, contohlah kita jumut kan. Jumut aku nak selamatkan bumi. No industri. Nak makan pergi tangkap guna bot. Contoh tangkap ikan pergi tangkap memburu. Dia kata korang pandai lah siang sendiri ke apa ke kan. Boleh ada industri sebenarnya kan. Boleh jadi industri. Tapi mungkin kita buat R&D untuk macam mana cara untuk kita kurangkan, ataupun kita buat orang kata satu penyelidikan tentang cara penggunaan bahan yang tidak mewujudkan bahan sisa buangan ke. Betul. Ataupun bila dah ada sisa buangan, nak buang dekat mana, cara yang paling selamat untuk buang sisa buangan ke. Kita boleh kaji dekat situ kan. Sebab tu tadi I cakap macam yang I cakap tadi, kita kena fikir. Kita kena fikir apa yang terjadi semuanya. Faham? Sorry. Okay, last kali tenaga mesra alam. Sekarang ni macam yang saya cakap, kita tak boleh jumut tak boleh macam aku nak selamatkan bumi macam tu. No industry, no kilang macam tu kan. Kita still nak maju ke hadapan. Kita still tak nak ketinggalan. Faham? So macam mana kita nak samakan industri tu dengan pencemaran tu, dia seiring je. So sebab tu kita ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sustainability. Sustainability. Dalam bahasa Melayu tak ingat apa dia. So tenaga mesra alam. So tenaga tu kita kena pastikan tenaga tu adalah tenaga yang boleh mengurangkan pencemaran.
Sebelum ni kita pakai minyak kan. Kita pakai minyak, pakai kita olive gas. oil. Apa benda olive oil? Taklah, kalau kita pakai minyak kan, kita pakai petroleum kan, keluar asap kan. Mungkin kita boleh guna tenaga solar ke. Ya, betul. Mungkin kita lupa kita berkaitan dengan R&D buat tenaga solar, kereta solar. So kalau ada kereta solar, so kita tak perlu keluar asap. Betul. Kita guna cahaya matahari je kan. Betul. So sebab tu gunanya R&D tu supaya kita boleh majukan lagi tenaga yang mesra alam. Betul. So itu adalah so I recap last kali. Kalau pasal langkah usaha cara mesti ada K, UP, tanam, R&D dan tenaga mesra alam. Okay, Alright. so itulah serba sedikit lah. Serba sedikit ke tu? Serba sebanyak lah. Serba sebanyak Okay, apa yang kita boleh share untuk pelajar-pelajar geografi yang akan ambil exam pada esok hari. InsyaAllah korang minta tips geografi, ini yang mampu kita orang bagi. Kita orang share berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang kita orang tahu. InsyaAllah mungkin boleh membantu sedikit untuk korang. Betul, gunakan baik. Mungkin korang tak dapat banyak, mungkin tapi korang mungkin dah dapat visualize the concept. Okay, macam mana jawab geografi ni? So daripada kosong mungkin korang boleh dapat 3%. So at least ada daripada tak ada. So InsyaAllah. So itu sahaja daripada kita orang tentang tips geografi. Nantikan juga kita akan ada tips untuk ekonomi. Dan selepas tu jangan lupa esok kita ada podcast live extra. Podcast live extra untuk anniversary PKP 18 Mac. Dah setahun kita ber-KP. Dah setahun lah macam tu. Macam lagu raya je nak. Setahun ber-PKP. Kita kena buat lagu tu lah esok. Okay, so jangan lupa esok 8.30 kita ada slot extra live podcast. Okay, kita akan bincangkan pukul 8.30 macam biasa bersama dengan Sir Hisrozi dan Miss Amalia. Kita akan bincang kalau korang ada pengalaman tentang orang kata 18 Mac tu, ataupun apa je pengalaman korang sepanjang setahun kita ber-PKP, korang boleh sharekan dengan live kita orang. Ataupun korang boleh cerita apa yang korang ingat waktu 18 Mac 2020 tu. Betul. Momen di mana PKP. Yes, okay. So, kita nantikan esok 8.30 malam. Hari ni, tips geografi jangan lupa bersama saya. Yes. Sir Hisrozi dan Miss Amalia. Okay, itu saja. Bye.